Amanah ke PKR tak cakap, sedangkan di sebelah sana pemimpin kecil jangan kira. Beliau mencadangkan agar kerajaan mengeluarkan arahan agar diskusi isu sensitif mesti dipadamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita berada dalam rancangan KPM iaitu Kaedah Penyelesaian Masalah MPU 3233. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, seperti yang anda lihat di sini adalah cara mengatasi isu perkauman di Malaysia. Ini adalah tajuk perbincangan kita pada hari ini. Kami pecahkan kepada beberapa aspek yang kita akan huraikan. Jadi, mari kita tonton. Saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasi isu perkauman yang berlaku di Malaysia dari aspek politik. Dalam satu keratan akhbar online, Datuk Dr. Hisamuddin Yaakob mengatakan sekiranya isu perkauman dan agama ini tidak ditangani dengan berkesan, kemungkinan Malaysia akan hancur. Maksudnya negara kita ni akan hancur. Jadi apakah cara-cara ataupun langkah dalam mengatasi isu tersebut ataupun isu perkauman yang berlaku di Malaysia dari aspek politik ini? Jadi terdapat 3 langkah yang umum. Yang pertama adalah sebagai seorang rakyat ataupun kita seluruh lapisan masyarakat perlu menghayati dan mengamalkan semula prinsip-prinsip dalam rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kelautan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang kedua pula adalah mengukuhkan perpaduan bersama dari barisan para pemimpin sehinggalah rakyat jelata. Yang ketiga pula adalah kita boleh mengadakan program ataupun mengadakan beberapa aktiviti yang melibatkan perkauman atau melibatkan pelbagai jenis kaum. Saya akan berkongsikan sedikit tentang isu perkauman di Malaysia dari aspek pendidikan. Pendidikan ini adalah tempat yang paling mudah dan sesuai sebenarnya untuk memupuk semangat perpaduan kaum. Namun disebabkan wujudnya sistem pengasingan di Malaysia, sekolah-sekolah di Malaysia terasing mengikut kaum. Sebagai contoh, wujudnya sekolah vernacular iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan Tamil dan sekolah swasta. Sistem ini telah diwujudkan sejak 60 tahun yang dulu semasa pemerintahan British. Jadi, untuk mengelakkan berlaku perbalahan antar kaum, pihak sekolah perlu memainkan peranan dengan segera. Sebagai contoh, memainkan peranan dari segi penglibatan dalam kurikulum di mana setiap aktiviti dan persatuan di sekolah perlu melibatkan pelajar-pelajar yang berlainan kaum. Ini dapat memupuk sikap bekerjasama dan saling membantu. Selain itu, menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Jadi, dekat sini tidak akan berlakunya salah faham antara kita dan kita dapat meneruskan komunikasi dengan baik dan dapat membantu pelajar memupuk jati diri. Jadi dengan usaha yang dinyatakan, dapatlah kita sama-sama menerapkan sifat perpaduan kaum sekaligus dapat membangunkan negara aman dan harmoni. Berbalik kepada isu ekonomi dan perpaduan, umumnya masyarakat menerima fakta bahawa konflik ekonomi merupakan salah satu faktor asas yang menimbulkan perasaan tidak puas hati dan saling mencurigai antara kaum. Dasar percaya dan perintah yang diamalkan penjajah British akan dipersalahkan sebagai punca tercetusnya tragedi hitam ini. Biar panas hingga ke petang, sebagai sebuah negara yang bermasyarakat majmuk, ada baiknya kita kembali kepada fitrah plurality, iaitu berkongsi ekonomi dalam acuan sesama warga negara Malaysia. Anda terdapat pihak yang menerima lebih bertolak ansurlah dan bukan menganalisis hingga menjerumus kepada pertikaian. Paling penting, sama-samalah kita saling meredai kurniaan rezeki di bumi Malaysia ini. Sekalipun terdapat persaingan membulut dan menguasai ekonomi, pastikan ia tidak menganiaya dan menzalimi pihak lain. Perlu diingat, dalam sebiji temikai bukan semua yang dijorong rasanya manis atau setangkai rambai rasanya masam. Cara mengatasi isu perkauman di Malaysia, yakni dari aspek agama. Caranya ialah membudayakan nilai toleransi dalam masyarakat. Sifat toleransi dalam hubungan kaum ialah sikap tolak ansur dan memahami perbezaan antara kepelbagaian agama dalam masyarakat. Antaranya memahami hak golongan majoriti dan minoriti yang mempunyai sifat keterbukaan kepada kaum yang berbeza agama. Nilai atau sikap toleransi
menurut pandangan Islam berdasarkan apa yang dimodelkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang Islam daripada menzalimi tahanan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang bermaksud, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agamamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Perlembagaan Madinah yang diasaskan oleh baginda sendiri bukti Islam menggalakkan kerjasama dan perpaduan antara Muslim, Kristian dan Yahudi. Okey, baiklah. Dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini, bermakna rakyat Malaysia sendiri mampu mengatasi isu perkauman dan juga membentuk perpaduan kaum dengan sangat jelas dan penuh strategik. Kerajaan juga perlu memberi peranan yang lebih penting untuk membantu masyarakat mengurangkan atau mengelakkan isu perkauman di Malaysia ini berlaku. Sekadar itu saja untuk rancangan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.